Dalam persaingan menjelang Sabtu ini juga pelbagai kaedah dan strategi digunakan bagi menarik sokongan di saat-saat akhir. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang menggunakan teknologi Metaverse untuk berkempen secara dalam talian bagi mendekati pengundi belia. Pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad melakar sejarah tersendiri dengan ucapan khas untuk belia melalui platform Nanoverse.io yang dihadiri lebih 500 belia. Sekiranya Parti Pejuang Tanah Air diberi peluang memerintah, kami akan dirikan kerajaan yang akan memupuk inovasi dan teknologi. Metaverse adalah satu daripada teknologi yang harus diberi fokus. Walaupun kita merasa Metaverse masih terlalu baru, namun kita perlu ambil langkah dan bermula dari sekarang. Metaverse turut dilihat sebagai antara kaedah menarik minat anak muda. Lebih-lebih lagi dilaporkan 1.3 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun akan mengundi buat kali pertama pada PRU 15 kali ini. Dengan adanya Metaverse ni, saya rasa anak-anak muda lebih happy dan nampak yang parti yang guna Metaverse ni lebih ke depan ataupun boleh offer anak-anak muda ni benda-benda baru lagi-lagi dalam dunia Metaverse. So saya sangat-sangat happy dan juga menerima Metaverse ni dengan secara terbuka, dengan secara positif. Pengasas Nanoverse.io Shahabuddin Jalil berkata, kempen menggunakan teknologi Metaverse berpotensi menjadi perintis untuk penganjuran perhimpunan dalam skala besar. Jadi kami cadangkan inisiatif ini kepada Tun Mahathir dan beliau menerima baik idea ini. Mungkin kerana Tun adalah seorang pemimpin yang mempunyai asas yang kukuh dalam teknologi dan memahami kepentingan teknologi ini di masa depan. Dan respon yang kami terima daripada kempen di Metaverse ini juga sangat menggalakkan. Metaverse didefinisikan sebagai generasi baharu internet menggabungkan dunia digital dan maya yang kini semakin mendapat tempat dalam kalangan Gen Z berusia awal 20-an. Dapatkan Pack Ultimate Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan sehingga 8 aplikasi penstreaman sekarang. Perdana Menteri yang mempunyai jadual padat menjelang Sabtu ini juga akan menyertai solat hajat perdana keluarga Malaysia di Masjid Darul Fikri Bera. Baiklah, kita terus ke sana bersama Fazli Ahmad. Fazli, silakan. Ya, ketika ini Ramzan dan Fiq, ketika ini berlangsung solat hajat perdana keluarga Malaysia dan dihadiri ratusan jemaah membabitkan penduduk sekitar Parlimen Bera. Turut serta Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau tiba di masjid ini sebelum solat Isya dan seterusnya menyertai jemaah menunaikan solat fardu itu dan diikuti solat hajat diimamkan Imam Satu Masjid Darul Fikri Ahmad Luqman Samsudin. Solat hajat ini berlangsung pada malam Jumaat, malam penghulu segala hari, dan antara intipati doa yang sedang dibacakan ketika ini dan diaminkan oleh jemaah ialah mendoakan keseluruhan rakyat dikurniakan kesejahteraan hidup dan keamanan berkekalan di negara tercinta ini. Doa juga dipohon agar pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini berlangsung lancar dan bebas kejadian tidak diingini dan memohon keseluruhan rakyat Malaysia hidup bersatu dan hubungan silaturahim dipereratkan serta menyatukan hati semua pihak dengan semangat keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam membina negara ke arah kestabilan dan kemakmuran. Jemaah juga mendoakan seluruh rakyat dijauhi perbalahan, persengketaan dan perpecahan akibat perbezaan fahaman politik. Dikhawatirkan boleh meruntuh perpaduan, seterusnya merosakkan keamanan serta kemakmuran negara dan bangsa. Untuk makluman, saya mengikuti siri kempen Datuk Seri Ismail Sabri di seluruh Parlimen Bera ini sejak hari pertama proses penamaan calon hingga kini.
Dan apa yang saya dapat kongsikan, semua tutur kata beliau amat terpelihara. Tiada kata-kata yang keji dilafazkan beliau kecuali menerangkan mengenai perancangan jangka panjang beliau untuk dilaksanakan selepas PRU ke-15 ini. Dan seperti umum mengetahui, beliau diberi mandat menerajui negara dengan mempunyai rakyat pelbagai kaum, dan yang dapat dikongsikan layanan serta kemesraan dipamerkan beliau penuh keikhlasan dan sama rata terhadap semua lapisan rakyat dan kaum selari dengan konsep keluarga Malaysia diterapkan Perdana Menteri setelah diberi mandat. Dan jika dilihat ke ruang dewan di tengah masjid ini ketika ini, doa masih lagi dibacakan oleh Imam Satu Masjid Darul Fikri Bera ini, Ahmad Luqman Samsuri. Kita ikuti sedutan doa yang dibacakan ini. Atau toleransi dalam hati dan sanubari kami. Allahumma malikal mulk, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan